أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ونبيه وصفيه وخليله ولا نبي بعده. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه لنا أقوالنا. Jadi kita sambung masih lagi dalam bab ikhlas. Kita cuba habiskan hari ini ataupun insyaAllah lah, tengok macam mana, insyaAllah boleh habis. Telah diriwayatkan daripada Syaqiq Ibn Ibrahim Az-Zahid bahwasanya dia telah berkata, yukhlasul amalu salasata asya', yang menjadikan amal itu ikhlas tiga perkara. Mana tips lah ni, tips daripada waliullah Az-Zahid Syaqiq Ibn Ibrahim untuk menjadikan kita ini orang yang mengamalkan perkara dengan ikhlas. Pertama, ayyara al-iznu fil amali min Allah Ta'ala, hendaklah dia melihat bahawa dia boleh buat amal itu dengan izin Allah. Dia tak boleh melihat benda ini kekuatan dia, keupayaan dia, kelebihan diri dia. Ini untuk apa? La yuksiru bihi al-ujub, maka akan terpatahlah ataupun terpecahlah diri dalam diri dia itu daripada sifat ujub. Mana ujub akan hancur bila kita melihat keupayaan kita ini, amalan kita ini adalah kerana izin dan kurnia Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, an yubtadi bi ridallah liyukassiru bihi al-hawa. Hendaklah dia mula ataupun objektif dia, matlamat dia adalah untuk mencari ridha Allah. Maka amalnya tadi akan terpecah daripada hawa nafsu, tuntutan, keinginan. Sebab apa beli rumah? Kerana nak redha Allah. Sebab apa makan? Sebab nak redha Allah. Sebab apa mengajar? Sebab nak redha Allah. Sebab apa berniaga? Sebab nak redha Allah. Sebab apa ibadah? Sebab nak redha Allah. Selesai masalah. Jadi dia terlepas daripada tuntutan hawa nafsu. Yang ketiga, an yabtaghi thawabal amali min Allah Ta'ala, dia hendaklah mencari pahala ataupun ganjaran amal itu daripada Allah. Ini akan mematahkan sifat tamak dan riak. Jadi taklah dia ni nak kumpul dunia ataupun nak menunjuk-nunjuk dekat orang. Dia nak menunjuk dekat Allah. Dia nak kumpul apa yang ada di sisi Allah. Maka Allah itu Al-Ghani, buat kerja sikit pun Allah bagi banyak. Lalu terlepas dia daripada tamak, daripada riak. Ini susah ni nak pecahkan benda-benda yang di belenggu kita ini. Jadi dengan melakukan tiga perkara ini, kita insya-Allah akan bebas daripada ujub, daripada hawa nafsu, daripada tamak, daripada riak. Dan ini adalah belenggu-belenggu besar yang mengekat keikhlasan.
Berkata Syakik juga, Yarwa al-iznu fil amali min Allah Ta'ala, bermaksud mencari ataupun melihat bahawa amal itu datang daripada Allah, daripada izin Allah, adalah bermaksud dia mengetahui bahawa Allah Azza wa Jalla lah yang telah memberi taufik kepadanya untuk melakukan amal itu. Kalaulah tidak daripada taufik Allah dan hidayah daripadanya, maka dia pun tidak beramal dengan amal itu. Dan sekiranya dia mengetahui bahawa Allah Ta'ala lah yang memberi taufik kepadanya untuk mensyukuri pula apa yang Allah taufikkan kepadanya. Jadi siapa yang dapat taufik pada amal dan dia sedar itu adalah taufik daripada Allah, dia bersyukur kerana Allah menyebutkan dia dengan amal soleh. Maka dia tidak ada lagi ruang untuk rujuk. Bahkan dia akan menjadi orang yang sangat bersyukur dan melihat orang lain sentiasa lebih baik daripada dia. Ini penting. Dan perkataannya untuk kita mencari redha Allah, maksudnya hendaklah kita mencari dalam amal-amal kita itu, sekiranya apa yang kita lakukan semata-mata kerana Allah dan ridhanya, maka itulah yang kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan? Apa yang kita dulu ligan? Ligan ini, ligan redha Allah. Dan sekiranya dia mengetahui bahawa tidak ada bagi Allah Subhanahu Wa Taala pada amalannya itu ridha, maka dia tidak akan bekerja, dia tidak akan melakukannya, walaupun hawa nafsunya sangat menginginkannya. Jadi dia mula nak buat amal tu, dia tengok Allah ridha tak, dia tengok apakah ini dalam ruang lingkup keredaan Allah. Kalau tidak ada, maka dia akan meninggalkannya. Jadi nafsunya tidak ada chance untuk, tidak ada peluang untuk mengkudanya, untuk menunggangnya. Jadi nafsu ini, innan nafsa la'ammaratun bis-su', sesungguhnya nafsu itu menyuruh kepada keburukan. Ni ya. Kedua. Yang ketiga, apa yang dimaksudkan dengan mencari pahala daripada amal daripada Allah Azza wa Jalla? Ia bermaksud melakukan amal semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak dia peduli apa orang nak kata, katalah macam mana pun dia tak reput, amal dia itu tidak terganggu. Seperti mana disebut oleh sebahagian hukama, yang bagi lil amili an ya'khudhal adabi fi amalihi min ra'il ghanam. Sepatutnya orang yang nak melakukan amal ibadah itu mengambil adabnya itu daripada gembala kambing. Macam mana? Iaitu gembala kambing ini, Iza salla 'inda ghanami, bila dia semayang di sisi kambingnya, fa innahu la yatlubu bi salati mahmadata ghanami. Bila dia solat tepi kambing dia tu, dia taklah nak suruh kambing dia tengok, mai tengok aku solat kambing. Jadi manusia yang lain punya penglihatan pun, penilaian pun macam sama je dengan penilaian kambing. Tidak ada nilai. Jadi bila manusia kata kita baik, macam kambing kata kita baik. Kita ada kisah kambing, kita lalu kami duduk bek. Kita tak kisah. Tapi bila orang kata kita kisah, padahal sama sahaja nilaiannya. Perkataan manusia dengan perkataan kambing itu, yang penting adalah perkataan Allah. Allahu Akbar. Bijak hukama ini. Begitu juga
seseorang amil itu tidaklah patut dia mengambil kisah pada pandangan manusia, dan dia hanya melakukan amalan kerana Allah Azza wa Jalla, sama ada ketika mana dia duduk di rumah ataupun ketika dia duduk di kalangan manusia. Ini tuan-tuan, kita kena bayangkan kawan-kawan kita itu kambing. Ini seronok kan, bayang daripada kambing. Bukan macam tu. Jadi membayangkan apa yang mereka kata itu, apa yang mereka komen itu, sama aja macam kambing komen. Macam apa yang netizen duduk bising itu, sama aja macam kambing dalam kandang duduk bising. Bukan kita merendahkan netizen, tetapi kita hanya saja mengesakan komen-komen Allah Azza wa Jalla di dalam nas-nasnya. Allahu Akbar. Dia berkata sebahagian hukama yang lain, yahtajul amal arba'atu asya' hatta yaslim. Amal ini perlu 4 perkara sehingga amal ini selamat. Selamat ni maknanya ikhlas, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ada 4 syarat amal untuk selamat, untuk kita bawa bekal di akhirat. Yang pertama, al-ilmu qabla badi'ih. Kena ada ilmu. Sebelum nak buat amal itu, kena ada ilmu. Lianna al-amalu la yaslihu illa bil-ilm. Kerana tidak sah amal itu, tidak akan baik amal itu melainkan dengan ilmu. فإذا كان العمل بغير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. Kerana amal tanpa ilmu ini akan lebih banyak mudaratnya, ataupun banyak dia mendatangkan mudarat daripada dia mendatangkan maslahat. Buat amal tanpa tak kerti ini berbahaya. Kadang-kadang kita kutip infak pakai akaun peribadi. Takut-takut kita kena serbu dengan SPRM sebelum kita dapat beri infak itu. Duduk dalam jin. Orang pula kena cari infak untuk bebaskan kita. Ini hati-hati. Saya tak kata kat siapa lah. Ini cuma contoh. Yang kedua, an-niyatu fi mabda'ihi. Hendaklah dia menjaga niatnya, kerana amal tidak akan sah, tidak akan berguna melainkan dengan niat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, al-a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu dikira diberi pahala berdasarkan niat. Maka bagi setiap orang pahala apa yang diniatkan. Fas-saum was-salah wal-hajj waz-zakah wa sa'iru ta'at la taslihu illa bin-niyyah. Bahkan solat, puasa, haji, zakat, semua tidak sah kalau tidak ada niat lillahi ta'ala. Maka hendaklah dimulakan amal itu dengan niat. Yang ketiga, sabar semasa mengerjakannya, iaitu yasbiru fihi hatta yuaddihi ala sukuni wa tama'ninah. Kadang-kadang orang solat tak sabar, tak sempat tengok dah bagi salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yalah, Assalamualaikum. Sabar nak habis solat. Jadi kesabaran untuk melakukannya dengan tenang, dengan tama'ninah, itu perlu ada. Barulah amal kita itu selamat. Yang keempat, al-ikhlasu inda faraghihi. Ikhlas lepas selesai melakukannya, kita ikhlaskan kerana Allah Azza wa Jalla. Kerana apa? Lianna al-amalu la yaqbalu bighairi ikhlas. Amal tidak akan diterima melainkan dengan ikhlas. فإذا عملت بالإخلاص يتقبل الله. فإذا عملت بالإخلاص يتقبل الله تعالى منك وتقبل قلوب العباد إليك. Bila kita buat dengan ikhlas, Allah terima amal kita dan orang lain pun terima kita. Maksudnya orang sayang kita.
Kalau kita lakukan hanya saja kerana Allah Azza wa Jalla. Diriwayatkan daripada Haram bin Hayyan bahwasanya dia telah berkata, "Ma aqbala 'abdun biqalbihi ila Allah Ta'ala illa aqbala Allah Ta'ala biqulubi ahli al-iman ilayh hatta yarzuquhu mawaddatihim wa rahmatihim." Tidaklah seseorang itu pergi kepada Allah melainkan Allah akan datangkan ataupun gerakkan hati orang mukmin kepadanya. Siapa yang ikhlas buat amal-amal ini kerana Allah, orang mukmin akan sayang pada dia. Orang mukmin akan mudah untuk mencintai dia. Sehinggalah dia mendapat cinta mereka dan kasih sayang mereka. Jadi siapa yang nak dicintai oleh orang yang baik-baik, maka dia mesti menjaga keikhlasan dia. Menjaga keikhlasan dia kepada Allah SWT. Kalau tidak, dia dipenuhi ataupun dihurungi oleh pengampu-pengampu, oleh orang munafik. Ini masalah. Jadi orang yang tak ikhlas ini, orang yang duduk keliling ni, orang kafir, orang munafik, pengampu-pengampu, penipu-penipu yang Allah jinakkan hati mereka untuk duduk dengan dia. Tetapi orang yang ikhlas ini, Allah jinakkan hati orang mukmin, orang yang saleh untuk duduk dengan dia. Dan diriwayatkan daripada Suhail ibn Salih, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم bersabda, إن الله تعالى إذا أحب عبدا قال لجبريل إني أحب فلانا فأحبه. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala kalau cinta pada seseorang, Allah akan panggil Jibril. Allah kata, aku cinta orang ini, maka cintalah dia. Fayaqulu Jibril li ahli sama, Jibril pun panggil malaikat-malaikat di langit, lalu berkata, Inna rabbakum yuhibbu fulanan. Sesungguhnya Allah Tuhan kamu telah mencintai orang ini. Fayuhibbuhu ahlus sama fa'ahibbuh, maka cintailah dia, maka dicintailah dia oleh seluruh makhluk di langit. Fayudha'u lahu al-qubul fil ard, lalu fayudha'u lahu al-qabul fil ard, lalu diletakkan ataupun ditetapkan penerimaan kepadanya oleh makhluk di bumi. Wa idza abghadha Allahu 'abdan famithlu dzak. Kalau Allah murka pun macam tu juga. Jadi bila Allah suka, Allah panggil Jibril, beritahu Jibril, aku cinta orang ini, maka cintailah dia. Jadi Jibril pula buat iklan pula dekat langit, Allah cinta pada orang ini, maka kamu semua kena cinta kepada dia. Maka semua makhluk di langit cinta kepada dia. Ini kita glamour di langit, tak glamour di bumi ni. Kemudian apabila semua makhluk di langit cinta, maka akan diturunkan kepada makhluk di bumi ini cinta kepadanya, maka dia akan dicintai oleh makhluk di bumi. Dan begitu juga orang bila Allah murka. Bila Allah murka, Allah marah, seluruh langit dan bumi marah pada dia. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Diriwayatkan daripada Syaqiq ibn Ibrahim, anna rajulan sa'alahu faqal, seorang lelaki tanya kepada Syaqiq ibn Ibrahim, inna an-nasa yusammunani salihan, fa kaifa a'lam anni salihun am ghairu salih. Tengok orang tanya. Hak tanya ni pun soleh juga. Tapi dia risau. Dia kata orang kata aku ni soleh. Kita ni kalau nama soleh tu biasalah, memang orang panggil kita soleh. Tapi kalau kita tak nama soleh, orang panggil soleh ni, kita seronok lah. Ini orang soleh ni, kita pun syok. Tetapi dia tak. Dia mari tanya Tok Guru, macam mana aku nak tahu aku ni soleh ke tak soleh? Orang kata aku soleh, tapi macam mana aku nak tahu Allah kata aku ni soleh atau tidak soleh? Faqala lahu Syaqiq rahimahullah,
azhara sirruka 'inda as-salihin. Fa in radu bihi fa'lam annaka salih wa illa fala. Yang pertama, bagi tahu rahsia kita kepada orang saleh. Kalau orang saleh suka, kalau orang saleh redha, maka kita saleh. Kalau kita apa rahsia yang kita simpan? Selalunya kita simpan ni rahsia hak tak soleh. Hak soleh kita cerita ke orang. Jadi orang kata kita soleh. Ini masalah. Yang soleh kita cenang. Jadi kalau kita share rahsia-rahsia kita, semua rahsia-rahsia yang soleh, orang soleh mesti dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, a'rid ad-dunya ala qalbik. Bentangkan dunia kepada hatimu. Tunjuk, tayang dunia dekat diri sendiri. Fa in radduha fa'lam annaka salih. Kalau hati kamu tak teringin, maka ketahuilah kamu orang saleh. Payah ni. Kita ni teringin macam-macam. Tengok baju cantik sikit, ni kalau pakai ni segak ni. Walaupun yang segak tu patung tu, kita pakai tak tentu lagi, nampak bonjol sana sini. Jadi tak segak juga. Baju je tupang jadi tak segak sebab kita. Tapi kalau kita tengok apa, semua teringin. Jadi orang saleh ni dia tak teringin pada dunia. Yang ketiga, a'ridil mauta ala nafsik. Bentangkan mati pada jiwamu, pada keinginanmu. Fa in tamannathu fa'lam innaka salih. Kalaulah hati ini rindu padanya, maka ketahuilah kamu adalah orang saleh. Wallahu akbar. Ini jauh lagi dah tuan-tuan. Tuan-tuan, pemerhati penonton. Ni saya ni baca ni macam duk kata kat diri sendiri. Kalaulah kita dah cintakan kematian, maka tu baru kita saleh. Fa idza ijtama'at fika hadhihi thalathah fatadarra' ila Allah Ta'ala liyakilla yadkhulul riya' fi 'amalik fayufsidu 'alaika a'maluk. Kalau berkumpul tiga-tiga benda ini pada diri kamu, dia kata, maka tunduklah kepada Allah. Tadarra', mintalah kepada Allah supaya likaila yadkhulur riya' fi 'ilm 'amalik, supaya tidak masuk riya' di dalam amal kamu. Jika masuk riya', maka binasalah seluruh amal kamu tadi. Walaupun hak tiga-tiga tadi pun susah lah. Tetapi kalau masuk riak, hancur lebur, apa pun tak dapat. Ini tuan-tuan, rugi. Allahu Akbar. Diriwayatkan Sabit Al-Bannani daripada Anas bin Malik daripada Nabi SAW. Hadis ni kita sebut saja, hadis ni hadis dhaif. Tapi kita baca juga sebab ada dalam kitab satu. Yang kedua, Abu Laith ni bukan dia tak tahu hadis ni hadis dhaif, tetapi dia buat mari mungkin kerana untuk mengambil ibrah daripada hadis ini walaupun dhaif sanadnya. Daripada Nabi SAW bahwasanya SAW telah bersabda, atadruna manil mu'min? Kamu tahu tak siapa orang mukmin ini? Qalu, sahabat-sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Qala alladzi la yamutu hatta yamla'u Allahu masami'ihi ma yuhibb.
ولو أن رجلا عمل بطاعة الله تعالى في جوف بيت إلى 70 بيتا على كل بيت باب من حديد لألبسه الله رداء عمله حتى يتحدث الناس بذلك ويزيد. قيل يا رسول الله كيف يزيدون؟ قال إن المؤمن يحب ما زاد في عمله أتدرون من الفاجر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الذي لا يموت حتى يملأ الله سامعه مما يكره ولو أن عبدا عمل بمعصية الله تعالى في جوف بيت إلى 70 بيتا على كل بيت باب من حديد لألبس الله تعالى رداء عمله حتى يتحدث الناس بذلك ويزيدوا. قيل وكيف يزيدون يا رسول الله؟ قال إن الفاجر يحب ما زاد في فجوره. Apa dia? Rasulullah SAW bersabda, walaupun hadis ini Allah Ta'ala alam apakah ini perkataan Rasul ataupun tidak, kerana hadis ini ada seorang nama dia Yusuf bin Atiyah, dan dia ni mungkarul hadis. Mungkar ni bukannya jahat. Mungkarul hadis ni tidak dikenali hadis, bukan orang yang merawi hadis. Dia tidak dikenali dalam periwayatan hadis. Kama qala al-Bukhari, dan pada pandangan Imam al-Bukhari, dhaif ni dhaif jiddan. Jadi kemungkinan besar ini bukan perkataan Nabi. Tetapi benda ni benda ghaib. Kalau bukan perkataan Nabi, maka kita tak boleh pegang lah. Cuma maksudnya atadaru manil mu'min. Kamu tahu tak siapa orang mukmin? Mereka kata Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Orang mukmin ini orang yang tidak mati sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memenuhkan telinganya dengan apa yang dia suka. Maksudnya apa? Orang akan duk cerita tentang dia ni benda-benda baik. Walau anna rajulan amila bi ta'ati llahi, walaupun dia duduk sembahyang di dalam satu rumah yang duduk dalam 70 rumah. Maknanya tersembunyi lah. Dan setiap rumah dikunci dengan pintu. Pintunya pula daripada besi. La'albasallahu rida'a amalih. Allah akan pakaikan dia juga dengan amalannya. Maknanya akan orang bercerita juga tentang amal dia yang tersembunyi itu. Kemudian orang pun akan bercakap benda itu dan mereka akan menokok tambah. Mungkin dia buat sikit je, tapi orang cerita Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi cerita tu gong lebih-lebih. Kemudian sahabat tanya macam mana dia boleh tambah. Kemudian Rasulullah SAW kata bahawa sesungguhnya orang mukmin itu suka untuk menambah amalannya, maka Allah menambah kebaikannya. Kemudian apakah kamu tahu siapa itu fajir? Mereka berkata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Orang yang tidak mati melainkan Allah menyumbat telinganya dengan perkara yang dia tak suka. Walaupun hamba itu melakukan maksiat kepada Allah dalam rumah yang tersembunyi di dalam 70 rumah, dan setiap satu rumah itu kena melalui pintu besi, maka Allah akan pakaikan dia selendang amalannya. Lalu manusia pun akan berbicara tentang apa yang dia kerjakan, dan mereka akan tambah lagi. Mereka tambah. Orang tu tak jahat tahu mana pun, tapi dia duk buat jahat tu, lalu orang pun tambah. Dia ni gini. Padahal dia biasa je. Dia jahat sikit-sikit je. Lalu sahabat pun pelik, macam mana pula boleh tambah? Sesungguhnya Rasulullah kata, sesungguhnya orang fajir itu yuhibbu ma zada fi fujurih. Dia memang dia nak tambah lagi pun. Dia dalam buat jenayah dia tu, dia kalau boleh nak buat jenayah lagi besar. Jadi Allah tambah siap-siap. Bila dia mati, orang duk cerita balik keburukan dia. Dan diriwayatkan daripada Auf bin Abdullah bahawasanya telah berkata, kana ahlul khair yaktubu ba'dhum ila ba'din bi salas kalimat.
orang-orang soleh ni depa duduk WhatsApp sama-sama depa. Zaman dulu tak ada WhatsApp ni. Tapi maksudnya apa? Maksudnya depa duduk saling menulis surat sesama mereka. Kita ni kena tulis benda-benda ni lah. Contohi orang-orang soleh. 3 perkataan. Yang pertama, 3 ayat. Man amila li akhiratihi kafahu Allahu amra dunya. Siapa yang buat kerja kerana akhiratnya, Allah akan mencukupkan baginya kerja dunia dia, amalan keperluan dunia dia. Wa man aslaha fima bainahu wa bain Allah, aslaha Allah Taala fima bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Wa man aslaha sariratuhu aslaha Allahu ala niyyatihi. Siapa yang baik ketika mana dia duduk seorang-seorang, maka Allah akan perelokkan apabila dia duduk ramai-ramai. Kita ni kadang-kadang minum air tengah orang ramai tersembuk. Allah, cerit, malu. Itu mungkin ada benda-benda yang kita tak jaga bila kita duduk seorang-seorang. Kadang-kadang kita ni nak buat baik, jadi imam. Tapi bila jadi imam tu kantoi, tak ingat lah apa. Padahal duduk mengapai tak sanggup dah nak jadi imam. Jadi kita kena perbaiki untuk kita duduk seorang-seorang. Kita perbaiki ibadah-ibadah kita ketika bersendirian. Allah akan memperbaiki kita bila kita duduk depan orang. Wa qala Hamid al-Laffaf. Al-Laffaf ni apa, roti apa macam mana tak tahu apa. Orang Syam tahu lah kot. Jadi dia nama dia Hamid al-Laffaf ni, orang saleh tapi jual roti. Orang panggil dia Hamid Roti, lebih kurang lah. Tapi kita tak boleh panggil Hamid Roti lah. Ini bukan kawan-kawan kita ini, ulama. Tetapi inilah gelaran dia. Telah berkata Hamid al-Laffaf, Iza arada Allahu halaka amri'in aqibahu bi thalathati asya'. Kalau Allah nak membinasakan seseorang itu, Allah akan bagi kepada dia 3 perkara. Yang pertama, yarzuquhu al-ilm wa yamna'uhu 'an 'amali al-ulama. Allah beri dia ilmu, tapi Allah halang dia daripada amal seperti orang yang berilmu. Dia ilmu banyak tapi tak ada amal. Jadi ini Allah tak nak bagi pada dia kebaikan. Yang kedua, yarzuquhu sahbatus salihin wa yamna'uhu min ma'rifati huquqihim. Dia berkawan dengan orang saleh, tapi dia tidak menjaga hak-hak orang saleh. Hak orang saleh ni apa dia? Hak orang saleh ni untuk kita berbuat baik pada mereka dan tidak melakukan perkara yang menyakiti mereka dan membantu mereka dalam amal saleh, tidak menyusahkan mereka dalam melaksanakan amal saleh. Duduk dengan orang saleh tapi dia tak saleh, dia duduk jadi ujian pada orang saleh. Yang ketiga, yaftahu alaihi abwab at-ta'ah, banyak pintu-pintu kebaikan. Wa yamna'uhu min ikhlasil amal, tapi tak dapat ikhlas. Buat baik macam-macam tapi satu pun tak ikhlas. Ini nak binasa di akhirat kelak. Qala al-faqih rahimahullah, innama yakunu zalika al-khabath li khabath niyyati. Benda ni jadi sebab apa? Sebab niat dia tak elok. Wa su'u sarirati, dan apa yang tersembunyi dalam diri dia itu buruk. Lianna an-niyyah law kanat sahihah razaqahu Allah Ta'ala manfa'atul ilmi wal ikhlas lil amal. Kalau niat tu dah baik, Allah akan jadikan kepada dia ilmu dan amal yang bermanfaat. Jadi ini kena hati-hati. 3 perkara. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat, kena amal. Yang kedua, sahabat yang saleh, kena santuni, kena buat baik. Yang ketiga, dia tadi, ruang kebaikan, kena jaga keikhlasan. Buat baik, jaga ikhlas. Allah beri kepada kita solat 2 rakaat, jaga ikhlas. Allah beri kepada kita solat jemaah, tak payahlah nak selfie, tak payahlah nak share dalam Facebook. Solat je.
Dia bab sedekah aja yang ada alaniah dengan sirriyah ni. Hak lain-lain tu kita buat, kita sembunyi pada orang. Yang lain Allah beri kepada kita keupayaan pergi haji. Tak payah sepanjang haji tu kita ada buat sesi fotografi yang tidak berbayar. Tak payah. Kita nak pergi haji ni cari handset mahal-mahal, cari kamera mahal-mahal. Sebab apa? Sebab nak tangkap gambar, nak post dalam Facebook. Wal-iyazubillah. Jadi mudah-mudahan kita diberikan kepada kita keikhlasan dalam amal. Daripada zaman fitnah ni, kita bukan kena jadi orang macam duduk dalam TikTok, semua nak gambar, ataupun dalam Instagram. Tak, kita kena jadi orang WhatsApp. Orang WhatsApp kalau kita duduk hantar gambar penuh ke orang adalah orang remove daripada grup. Jadi kita kena jadi orang yang apa kita panggil, menyembunyikan amal-amal soleh kita. Berkata Al-Faqih rahimahullah. Al-Faqih ni siapa, rujuk kepada siapa? Hamid Al-Fafi ni lah. Akhbarani as-siqatu bi isnadihi an jibillatil al-Yahsabi. قال كنا في غزوة مع عبد الملك ابن مروان فصحبنا رجل مسهار لا ينام من الليل إلا أقله فمسنا أياما لا نعرفه ثم عرفناه فإذا هو رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. جبلة من الصحابي ni. Buku ni, bab ni banyak salah hijau. Jadi telah orang bercerita kepada orang siqah ni, maknanya orang yang dipercayai perkataannya, telah cerita kepada Hamid Al-Lafaf ini tentang sahabat. Mereka kata mereka telah pergi berperang bersama dengan Abdullah bin Marwan. Kemudian kami duduk dengan seorang lelaki yang kerja jaga dan tak tidur daripada malam, melainkan sikit sangat. Lalu kami duduk dengan dia beberapa hari dan kami tidak mengenalinya. Kemudian baru kami kenal bahawa dia adalah seorang sahabat daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kami berbicara dengan dia dengan satu perkataan daripada orang Islam, dia telah berkata, "Ya Rasulullah, fi man najatu ghadan." Jadi orang-orang duduk sembang pasal dia. Dia pun tanya, adakah esok akan selamat? Ala tukhadi'u Allah? Ada seorang daripada orang Islam kata, Ya Rasulullah, fima an-najatu ghadan. Macam mana kami nak selamat esok? Dia panggil Rasulullah SAW. Kemudian qal, atukhadi'u Allah? Apakah kamu telah mendustakan Allah? قال وكيف نخادع الله؟ قال أن تعمل بما أمرك الله تريد به غير وجه الله واتقوا الرياء فإنه الشرك بالله وإن المرائي ينادي يوم القيامة على رؤوس الخلائق بأربعة أسماء: يا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا خاسر، ضل عملك وبطل أجرك فلا خلاق لك اليوم فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له يا مخادع. قال قلت له يا بالله الذي لا إله إلا هو أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال والله لا إله إني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن أكون قد أخطأت شيئا لم أكن أتعمده. ثم قرأ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. Maksudnya apa? Mereka tanya dia, macam mana kita nak selamat kemudian hari? Kemudian dia kata, janganlah kamu mendustakan Allah. Mereka kata, macam mana kami nak mendustakan Allah? Allah Maha mengetahui.
Kemudian dia kata an ta'mila bima amarakallah, kamu melakukan apa yang Allah suruh tetapi kamu inginkan selain daripada Allah. Dan jagalah kamu ataupun hindarilah kamu akan riak, sesungguhnya ia adalah syirik dengan Allah. Riak itu adalah syirik kepada Allah. Fa innal mura'i yunadi yawmal qiyamati ala ru'usil khalaiq bi arba'ati asma'. Sesungguhnya orang yang riak ini akan dipanggil pada hari kiamat lagi dengan 4 nama. Wahai orang kafir, wahai orang fajir, wahai orang yang khianat, wahai orang yang khasir, wahai orang yang rugi. Ini nama-nama yang Allah panggil orang munafik, orang riak. Wahai orang kafir, dia bukan lagi orang Islam lagi lah. Di hari akhirat nanti dia dipanggil sebagai kafir. Allahu Akbar. Allahumma ij'alna ba'idan min ar-riya'. Allahumma ba'idna min ar-riya'. Ya fajir, wahai orang yang pembuat dosa. Ini orang riak. Ya ghadir, wahai orang yang mengkhianati, yang khianat. Ya khasir, wahai orang yang rugi. Dhalla amaluka wa batala ajruka. Telah sesat amalanmu dan telah terbatal pahalamu. Fala khalaqa lakumul yawm, maka tidak ada ganjaran untukmu hari ini. Faltamis ajraka bimman kunta ta'mal lahu. Carilah pahalamu daripada siapa yang kamu amalkan kerananya. Ya mukhad, wahai orang yang tertipu, wahai orang yang penipu. Qultu lahu, aku pun bertanya padanya, demi Allah, tidak Tuhan melainkannya, adakah engkau mendengar perkataan ini daripada Rasulullah SAW? Dia kata, demi Allah aku mendengarnya daripada Rasulullah SAW, melainkan ada di sana kesilapan-kesilapan yang aku tidak sengajakan. Dia kata kalau ada salah pun salah yang dia tak sengaja. Kemudian dia membaca innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik ini dia mendustakan Allah dan Allah lah dia mendustakan Allah dan Allah yang mendustakan dia. Allah yang menyebabkan dia tertipu. Dah pun habis, ada sikit lagi. Qala al-faqih rahimahullah. Sambung lagi perkataan dia. Man arada an yajida sawabu amalihi fil akhirati yanbaghi lahu an yakuna amaluhu khalisan lillahi ta'ala bighairi riya' thumma yansa dhalika al-amal likay la yubtiluhu al-'ujub li'annahu yuqal hafiz at-ta'at ashaddu man fa'alaha min fa'aliha. Dia kata bahawa siapa yang nak dia mendapat pahala daripada amalnya di akhirat, maka hendaklah dia melakukan amalnya kerana Allah semata-mata tanpa riak, dan hendaklah dia melupakan amalnya itu supaya tidak datang kepadanya ujub. Bila datang kepada kita ujub, habis binasa amal. Li'annahu yuqal, kerana ia dikatakan menjaga ketaatan itu lebih susah daripada melakukannya. Nak buat amalan ni susah, tapi nak jaga amalan ini lagi susah lagi. Nak jaga daripada riak itu, nak jaga daripada ujub itu susah. Syaitan mari keliling untuk kita melakukan perkara ini. Sebab itu bila kita keluar daripada masjid, dalam satu hadis dalam Al-Azkar disebut bahawa kita kena baca bila kita keluar masjid, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim bi sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Sebab apa? Sebab syaitan mengelilingi kita pada ketika itu macam lebah mengelilingi sarangnya. Syaitan komun kita ni berlembak bila kita keluar dalam masjid. Untuk apa? Untuk merosakkan amal kita dalam masjid tadi. Apa kita baca? A'udzubillahil azim wa biwajhihil qadim wa biwajhihil karim wa bisultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ini doa antara yang kita baca bila kita keluar dari masjid. Keluar ke kiri, baca Allahumma ftah alaina abwaab rahmatik, Allahumma ftah alaina abwaab rizqik, Allahumma ftah alaina abwaab rahmatik. Jadi kita keluar masjid dan kita baca
Baca lagi tambah a'udzubillahi azim wa wajhil karim wa bisultanil qadim minasyaitonir rajim. InsyaAllah kita akan terpelihara daripada bisikan-bisikan syaitan. Jadi bila sekalipun syaitan yang sebanyak lebah tadi tidak dapat mudaratkan kita. Atau kama qala sallallahu. Berkata Abu Bakar Al-Wasiti, hifdhu ta'ah asyaddu min fi'liha. Menjaga ketaatan lebih susah daripada melakukannya. Lianna misluha kamislu zujajus sari'ul kasr. Kerana amalan itu macam botol kaca yang mudah pecah. La yaqbalu al-jabr. Tak boleh tertekan sikit pun. Maknanya dia mudah kena pecah. Amalan ini macam botol kaca yang nipis. Tekan sikit pecah. In massahu riya kasrahu. Sekiranya datang riya, pecah. Wa in massahu al-ujub kasrahu. Sekiranya tersentuh ujub juga pecah. Wa idza arada ar-rajulu an ya'mal 'amalan wa khafa ar-riya bin nafsihi. Dan sekiranya orang itu sekiranya melakukan amalan dia takut dia ditimpa riya, fa in amkanahu an yakhruja ar-riya min qalbihi. Kalau dia boleh mengeluarkan riya daripada hatinya, fa yanbaghi lahu an yajtahida fi dhalika. Maka hendaklah dia bersungguh-sungguh untuk melakukan perkara itu. Fa in lam yumkinahu fa yanbaghi an ya'mala wa la yatruku al-'amal li ajli riya'. Tapi kalau dia rasa dia tak boleh nak buang riya' tu, apakah dia kena tinggal amalan kan? Dia tidak boleh tinggalkan amalan dia kerana riya'. Kerana takut riya'. Fa rubbama yanfa'uhu du'a ahadun minal muslimin. Kerana mudah-mudahan dengan dia terus melakukan amalan itu, orang tengok dia baik, orang kata dia ni baik, itu adalah doa yang baik untuk dia. Mudah-mudahan dia menerima salah satu doa yang baik. Kama rawiya ba'dul mutaqaddimin annahu bana ribatan. Seperti mana telah diriwayatkan daripada seorang orang terdahulu, dia telah membina satu tempat ribat. Wa kana yaqul fi nafsihi la adri akana amali hadha lillah ta'ala am la. Dia kata aku pun tak tahulah aku bina ni tempat ribat ini, tempat bertahan ini kerana Allah ataupun tidak. Fa'atahu atin fi manamihi. Lalu datanglah seorang lelaki dalam manamnya, dalam mimpinya, dan berkata kepadanya, illam yakun amalaka lillahi ta'ala fa du'aul muslimin alladhi yad'una laka huwa lillah fasirru bidzalik. Fasarra bidzalik. Lalu dia kata kalaulah bukan pun orang kata dalam mimpi dia tu kata apa? Kalaulah bukan amalan kamu ini kerana Allah, maka mudah-mudahan salah seorang daripada orang mukmin doa untuk Allah terimakan amalan kamu ini, maka kamu akan mendapat pahala amal ini kerana doanya. Lalu dia pun gembira. Jadi ini petua. Ini petua. Ini bukan dalil. Ini datang daripada mimpi, tak jadi dalil. Tapi ini adalah petua orang-orang dahulu, orang tua-tua. Macam mana rahsia kita nak melakukan satu amalan dan diterima oleh Allah, kita kena buat juga walaupun kita tak tahu kita ni ikhlas ke tak. Tetapi mudah-mudahan orang-orang yang soleh tengok kita buat, dia berdoa. Wa qala rajulu 'inda Huzaifah bin al-Yaman. Kata seorang lelaki pada Huzaifah bin al-Yaman, Allahumma ahlikal munafiqin. Faqala Huzaifah, law halaku ma intasaftum min aduwikum, yani annahum yukhrijuna ila al-ghazw wa yuqatiluna al-adu. Ini cara orang mukmin fikir. Orang mukmin ni, Rasulullah SAW kata al-mukmin kayyisun fatin. Orang mukmin ini cerdik dan bijak. Dia kata, ya Allah Tuhanku, binasakanlah orang munafik. Huzaifah kata, kalau mereka dibinasa, kamu pun akan binasa juga. Sebab kita tengah bersama dengan mereka dalam peperangan. Itu sekiranya mereka keluar kepada peperangan dan mereka terbunuh, maka macam mana? Jadi kita jangan mendoakan kebinasaan. Tapi apa kita doakan? Kita doakan supaya Allah SWT memperbaiki keadaan orang Islam seluruhnya. Kalau ada di kalangan mereka yang masih munafik, Allah beri hidayah untuk mereka kembali menjadi orang Islam yang sebenar-benarnya. Kalau kita doa
kebinasaan pada mereka, nanti bilangan kita yang berkurangan. Dan diriwayatkan daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu telah berkata, yu'ayyidullahu al-mu'minin biquwwatil munafiqin. Allah telah menolong orang mukmin dengan kekuatan orang munafik. Wa yansarul munafiqin bida'watil mu'minin. Dan Allah telah menolong orang munafik dengan doa orang mukmin. Jadi kita kena doakan Allah beri hidayah kepada orang Islam seluruhnya, insya-Allah. Supaya kita ini sama-sama menjadi orang mukmin, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-faqih rahimahullah, takallama an-nasu fil fara'id faqala ba'dhum. Orang duk bercerita dalam faraid ini dan berkata sebahagian mereka, la yadkhulu riya' fiha. Dalam faraid tidak ada riya'. La annaha fariidatun 'ala jami'il khalq. Sebenarnya ia adalah tuntutan kepada semua orang. فإذا أدى ما هو فرض عليه لا يدخل فيه الرياء. Siapa yang melakukannya maka tak masuk dalam perkara itu riya'. Faqala ba'dhum yadkhulu riya' fil faraid wa ghairiha. Riya' masuk juga dalam benda-benda fardu. Faraid ni bukannya pembagian pusaka. Faraid ini masalah benda-benda fardu. Ada sebahagian kata benda-benda fardu ni tak ada riya'. Kita solat Jumaat tak ada riya'. Kita solat Jumaat tak ada riya'. Sebab semua orang kena buat. Takkan kita pergi solat kita kita boleh jadi riya' dalam perkara itu. Tapi sebagai ulama lagi kata riya' ada juga. Ada juga dalam kita. Contoh kita solat asar, orang tak kata bagus solat asar. Memang orang solat asar. Kalau tak solat asar macam mana? Jadi ini ulama bincang lah. Sebahagian kata riya' masuk dalam perkara fardu, sebahagian kata riya' tak masuk dalam perkara fardu. Dan berkata al-faqih lagi, dia pada pandangan dia ada dua. In kana yu'addi al-fara'id ria'an nas walau lam yakun ria'an nas lakana la yu'addiha. Sekiranya dia buat amalan fardu ni semata-mata nak tunjuk ke orang saja. Kalau tak ada orang, dia pun tak buat. Fahadha munafiqut tam. Maka ini orang munafik komplit, sempurna nifaknya. Allahu akbar. Wa huwa min alladhina qala Allah Ta'ala fihim innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Jadi orang macam ni dia duduk dalam ayat ni. Sesungguhnya orang munafik adalah di bawah pantat api neraka. Maknanya dia duduk dalam neraka paling bawah sekali. Ini apa? Kalau dia tak buat amalan fardu itu melainkan bila ada orang atau bila dia nak tunjuk ke orang saja. Yani fil hawiyati ma'al ali fir'aun. Mana dia duduk di neraka hawiyah bersama dengan ali fir'aun, keluarga fir'aun. Li'annahu law kana tauhidihi sahihan khalisan lakana la yamna'uhu an ada'il fara'id. Kerana kalau dia benar-benar mengesahkan Allah, dia tidak akan terhalang untuk melakukan perkara fardu. Wa in kana yu'addi al-fara'id illa annahu yu'addiha 'inda an-nas ahsan wa atam. Tapi kalau dia buat benda-benda fardu itu depan orang sebaik-baiknya, lebih sempurna, duduk seorang-seorang, kurang, naqis. Wa in lam yarahu ahad yu'addiha naqisah falahu thawabun naqis litilka az-ziyadah wa huwa mas'ulun 'anha muhasibun 'alayha. Maka dia akan dapat pahala yang berkurangan. Dan ini bukanlah ciri munafik yang kita maksudkan dengan dalam pantat api neraka. Tetapi dia akan ditanya juga, pasal apa hang buat tahu tu? Ini pun musibah juga. Musibah juga. Jangan ingat tak ada apa. Tetapi tidak dijaminlah neraka. Tak confirm neraka. Tetapi apa? Tetapi tetap akan menerima soalan yang tak larat nak jawab. Dan tamatlah kita pada pagi ini bab ikhlas. InsyaAllah esok kita masuk ke dalam bab, esok minggu depan, bab haulul maut wa syiddatih. Apa? Kengerian kematian dan
kesakitannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat al-ahya' minhum wal amwat qadiyal hajat. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna minal mustaqimin. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna asy-syukra 'ala al-'amal warzuqna al-'amal 'ala asy-syukr innaka anta 'ala kulli syai'in qadir. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم استر عوراتنا اللهم استر عيوبنا اللهم يا ستار يا جبار اللهم استر عنا يا أكرم الأكرمين اللهم أكرمنا يا أكرم الأكرمين. أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام على النبي الهدى وإمام المتقين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أتم التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.